Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan moga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa berada di bawah jagaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kita mulakan kelas kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, kita mulakan kelas kita pada malam ni dengan sama-sama kita mengaminkan doa moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati perhimpunan ataupun pengajian kita pada malam ini. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, alhamdulillah. Saya mengajak tuan-tuan dan puan untuk sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni dapat kita meneruskan lagi pembelajaran kita secara atas talian. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, pada malam ni masih lagi saya menggunakan kaedah record video. Saya mengambil inisiatif tersebut kerana masih lagi berada di kampung. Dan lain masalahnya adalah line slow lah kat kampung ni, jadinya kalau saya buat live memang akan ada masalah lah. Jadi saya record siap-siap dan saya akan masuk dalam YouTube, dan tuan-tuan dan puan boleh klik pada link YouTube dan boleh meneruskan pembelajaran kita seperti biasalah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segalanya. Kedua, salam dan salawat ke atas pimpinan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk kelas kita pada malam ni, kita akan mulakan dengan hukum tajwid, iaitu hukum bacaan huruf lam pada kalimah lafzul jalalah. Mungkin sebelum ni, kelas yang sebelum ni, mungkin Ustaz Iltizam sudah pun membuat ulang kaji ataupun beliau sudah pun mengajar tuan dan puan cara macam mana untuk kita membaca lafzul jalalah. Dan kemudian pada malam ni kita teruskan dengan surah Al-Kahfi dan surah Al-Mulk, kemudian surah Al-Kahfi, dan kita akan masuk surah An-Nahl bermula pada ayat yang ke-23. Saya sambung pembelajaran yang sudah pun diajar oleh Ustaz Iltizam pada sebelum ni, insya-Allah. Okey, itu saja. Jom kita mulakan kelas kita dengan ulang kaji hukum tajwid.
Baik, untuk pembelajaran kita berkenaan dengan hukum tajwid pada minggu ni, saya bercadang untuk kita bincang berkenaan dengan hukum pada lafzul jalalah. Hukum pada lafzul jalalah ataupun dipanggil sebagai kalimah Allah lah. Okey, kita nak belajar berkenaan dengan cara untuk membaca kalimah Allah. Baik. Sepatutnya kalimah Allah ini, lafzul jalalah ini, saya bercadang nak kongsi pada tahun lepas, itu pada bulan 12 kan. Tapi sebabkan saya ada masalah, tak dapat untuk buat video, tak sempat nak buat, maka pada ketika itu tak silap saya Ustaz Iltizam yang ganti saya, dan mungkin dia dah jelaskan berkenaan dengan lafzul jalalah. Apapun saya nak ulang kajilah berkenaan dengan lafzul jalalah. Baik, yang pertama sekali, bila kita sebut berkenaan dengan hukum lafaz, hukum lam, kita nak bincangnya adalah berkenaan dengan hukum lam. Hukum lam pada lafaz al-jalalah, iaitu Allah. Mana? Hukum lam yang mana kalau saya tulis kalimah Allah, contoh alif kan, lam, lam, ha. Ni di sini di tengah ni. Alif, lam, lam, ha. Allah kan dia adalah pecahan daripada huruf alif, lam, lam, ha kan. So lam yang kedua ini kita nak bincang yang tu. Boleh? Baik, cara macam mana kita nak sebut lam tersebut? Okey, baik. Yang pertama, bila kita sebut berkenaan dengan hukum lam pada lafzul jalalah, maka di sini ada dua cara bacaan kalimah Allah, iaitu dipanggil sebagai taghliz ataupun tebal, dan ada juga dan yang keduanya adalah cara baca yang kedua dipanggil sebagai tarqiq. Panggil apa? Tarqiq, nipis. Taghliz, tebal. Tarqiq, nipis. Baik. Bila kita baca kalimah Allah ini nipis, dan bila pula kita baca kalimah Allah ini dengan tebal? Baik. Contoh, kita cuba tengok macam mana yang nipis, macam mana yang tebal. Okey. Yang nipisnya contohnya adalah yang ni nipis kan. Kita baca dengan kalimah lam itu dengan qulillah, qulillah, la. Bunyi tak la di situ kan. Bunyi dia la kan. Qulillahu, qulillah, la illa billah. Okey, la amrillah, la. Nampak tak cara bacaan dia? Qulillah, la. Okay, itu adalah cara bacaan nipis. Saya nak bagi tahu dulu bunyi bacaan nipis tu macam mana. So la, lam itu dibaca dengan la. Qulillah, illa billah, amrillah, qulillah. Baik, semua bacaan nipis itu bunyinya la. Okey. Bagi bacaan tebal pula, pada kalimah Allah ini dia bunyi tebal macam mana? Contohnya yang ni. Okey. Minallah, la. Dia bunyi la. Bukannya minallah. Kalau minallah itu adalah bacaan nipis. Jelas? Bacaan tebalnya dibunyikan dengan cara minallah, minallahi. Boleh. Yang keseterusnya, masyaallah, bukan masyaallah, masyaallah, Allah. Next. Fadlullahi, lullahi. Kemudian qalullahumma, qalullah. Nampak tak perbezaan dia? Bacaan nipis dan juga bacaan tebal. Bunyi dia tu macam mana? Qulillah minallah. Tu bunyi dia. Itu nipis dan tebal. Bila kita baca nipis dan bila pula kita baca tebal? Baik, kita ambil yang nipis terlebih dahulu. Baik. Kita ambil yang tarqiq terlebih dahulu, iaitu bacaan nipis. Bila? Apabila wajib dibaca tarqiq atau nipis sekiranya huruf sebelum
lafzul jalal ni Allah lah. Sebelum Allah itu berbaris kasrah. Kasrah ni maksudnya berbaris di bawah. Berbaris di bawah. Mana kalimah Allah kita cuba tengok. Ini kalimah Allah kan. Itu adalah kalimah Allah. Okey. Kalimah Allah, ini pun kalimah Allah. Ini pun kalimah Allah. Ini pun kalimah Allah. Yang saya warnakan dengan warna kuning itu adalah kalimah Allah. Sekarang kita cuba tengok huruf sebelum Allah. Huruf sebelum Allah di sini lam tu kan. Huruf sebelum Allah huruf ba. Huruf sebelum Allah huruf ra. Huruf sebelum Allah huruf lam. Kalau kita tengok ketiga-tiga huruf ini kan, semua itu berbaris di bawah, betul tak? Berbaris di bawah. Berbaris di bawah. Berbaris di bawah. Berbaris di bawah. Jadi kasrah ini maksudnya berbaris di bawah. Bila ada huruf sebelum kalimah Allah itu berbaris di bawah, maka dibaca dengan nipis. Dibaca dengan apa? Nipis, iaitu Qulillahu illa billahi amrillahi Qulillahumma. Jelas? Itulah dibaca dengan nipis kerana sebelum kalimah Allah, huruf tersebut berbaris di bawah. Kasrah di dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan kasrah. Berbaris di bawah. Selesai. Jelas? Bila pula kita baca kalimah Allah itu dengan cara dibaca dengan tebal? Okey, baik. Wajib dibaca tebal sekiranya huruf sebelum lafzul jalalah itu kalimah Allah berbaris apa? Fathah atau dhammah. Tadi kasrah baris bawah. Ini bermaksud apa dia? Fathah di atas, dhammah itu adalah baris depan. Apa tu? Maksudnya lafzul jalalah, kalimah Allah, sebelum kalimah Allah ada huruf. Dan huruf tersebut berbaris di atas dan berbaris di depan. Boleh? Okay, baik. Contohnya adalah kita tengok kalimah Allah terlebih dahulu. Ini kalimah Allah. Ini kalimah Allah. Ini kalimah Allah. Ini kalimah Allah. Lafzul jalalah. Sekarang kita tengok huruf sebelum dia. Sebelum huruf kalimah Allah, huruf nun, huruf hamzah, huruf lam sebelum, dan huruf lam juga. Baik. Tengok baris dia tu kan. Baik. Berbaris di atas, berbaris di atas, berbaris di depan, dhammah, berbaris di depan ataupun dhammah. Kalau berbaris fathah atau dhammah, maka bacaan kalimah Allah itu dibaca dengan tebal. Contohnya macam mana? Minallahu. Minallahu. Jelas? Okey. Minallahu. Minallah. Bukan minallah. Masya Allah. Fadlullah. Qalullah. Semua itu dibaca dengan tebal. Selesai. So, kesimpulannya adalah lafzul jalalah ataupun kalimah Allah dibaca dengan tebal apabila huruf sebelumnya berbaris di atas ataupun berbaris di depan. Dibaca dengan nipis kalimah Allah tersebut apabila huruf sebelum Allah itu berbaris di bawah. Selesai. Itu sahaja pembelajaran kita berkenaan dengan cara ataupun hukum lam pada lafzul jalalah. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil sesuatu pada malam ni. Kalau tak banyak pun sikit, alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memanfaatkan ilmu yang kita dapat ini dan memberi membetulkan bacaan kita yang sebelum ni mungkin salah kan. Ramai yang keliru, terutamanya yang macam ni. Nak baca kulillah ke nak baca kulillah kan. Biasanya ni ramai yang keliru yang ni. Okey. Dan juga sama juga yang ni. Qalullah ini pun ramai yang keliru. Qalullah ke nak baca qalullah.
Ni ramai juga yang keliru yang ni. Jelas? Okey, selesai. Wallahu alam. Itu sahaja untuk tajwid surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Surah Al-Kahfi 10 awal dan juga 10 akhir ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 10 akhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Baik, surah An-Nahl kita mulakan pada ayat yang ke-24. Baik, pertama sekalinya adalah saya akan baca terlebih dahulu. Kemudian tuan-tuan dan puan cuba perhatikan bacaan saya. Dan kemudian kita akan baca bersama-sama. Saya baca, kemudian tuan-tuan dan puan ikut saya. Dan seterusnya kita akan tengok apakah hukum tajwid yang ada pada potongan ayat tersebut. Dan statement terakhir sekalinya adalah kita akan baca bersama-sama bermula daripada awal potongan ayat, insya-Allah. Baik, untuk ayat ke-24 saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu. Baik, kita akan berhenti di sini. Tempat berhentinya adalah di qalu. Okey. Sebab apa di sini ada tanda lam alif, iaitu tanda waqaf, yang mana sebelum ni kita sudah pun belajar dipanggil sebagai waqaf qabih. Dan waqaf qabih ini adalah kita dilarang untuk berhenti di sini. Jadi kita lanjutkan bacaan sehingga qalu, berhenti di qalu, dan kita patah balik ambil pada qalu. Okey. Patah balik kita ambil pada qalu. Qalu asatirul awwalin. Saya ulang sekali lagi. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Baik, sekarang kita buat potongan ayat terlebih dahulu supaya kita mudah untuk membacanya. Baik, untuk potongan ayat pertama, wa idza. Okey. Sorry, yang pertamanya adalah wa idza. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu. Baik, sekarang kita ada 1, 2, 3, 4 potongan ayat. Potongan ayat yang pertama, ini yang pertama. Okey, wa idza. Baik, baca ikut saya. Wa idza. Wa idza. Za ini dibaca dengan kita keluarkan sedikit hujung lidah, sama seperti kita menyebut huruf sa. Wa idza, bukan wa izza. Wa idza. Dan za ini pula kita baca dengan kadar panjangnya adalah 2 harakat kerana mad asli huruf alif, maka kita baca dengan kadar 2 harakat. Wa idza.
Wa idza. Baca. Wa idza. Baik, pertanyaan yang kedua. Qila lahum madza. Saya ulang sekali lagi. Qila lahum madza. Baik. Baca ikut saya. Qila lahum madza. Baca. Qila lahum madza. Baik, jom kita cuba tengok apakah hukum tajwid yang ada pada potongan yang kedua. Iaitu yang pertamanya adalah qila, dibaca dengan kadar panjang 2 harakat kerana mad asli huruf ya. Qi, dibaca dengan panjang 2 harakat. Qila lahum ma. Baik, cuba perhatikan di sini hukum mim mati bertemu dengan huruf mim. Maka dipanggil sebagai idgham ma'al ghunnah, dengan cara kita dengungkan 2 harakat, iaitu masuk dan dengung. Lahum. Okey, satu lagi adalah huruf ha. Ha ini adalah huruf ha. Ha gelak kan? Ha. Lahum. Lahum ma. Kita masukkan mim ini ke dalam huruf mim yang kedua. Mim mati kepada mim yang kedua. Lahum, dan kita dengungkan 2 harakat. Lahum ma. Ma. Di situ kita baca dengan panjangnya adalah 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Qila lahum ma za. Za ini kita panjangkan dia dengan kadar 5 harakat kerana mad asli huruf alif bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Di sini adalah mad jaiz munfasil. Kalau satu kalimah, mad wajib muttasil. So kita panjangkan dia dengan 5 harakat. Qila lahum madza. Kita gabungkan potongan yang pertama dan juga potongan yang kedua. Sama-sama kita baca 1, 2, mula. Wa idza qila lahum madza. Baik, kita masuk kepada potongan yang ketiga. Saya baca terlebih dahulu. Anzala rabbukum. Anzala rabbukum. Baik, cuba 1, 2, baca. Anzala rabbukum. Baik, sekarang ni cuba kita perhatikan hukum tajwid yang ada pada potongan ayat yang ketiga. Anzala, nun mati bertemu dengan huruf zai. Maka di sini adalah ikhfa hakiki dan kita panjangkan ataupun kita dengungkan dengan 2 harakat. Anzala rabbukum. Anzala rabbukum. Okey. Cuba kita gabungkan potongan ayat pertama, potongan yang kedua dan potongan ayat yang ketiga. 1, 2, mula. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum. Baik, kita masuk pada potongan yang keempat, iaitu qalu. Qalu. Qa itu kita baca panjangnya adalah dengan kadar 2 harakat. Kerana apa? Mad asli huruf alif. Dan lu ini sepatutnya kita baca dengan panjang 5 harakat. Kerana mad asli huruf waw bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Sepatutnya, tetapi kerana kita wakaf di sini, okay, kita berhentikan bacaan kita di sini, maka dia menjadi mad asli sahaja, iaitu 2 harakat kerana kita berhenti di situ. Kerana mad asli huruf waw tak sempat untuk bertemu dengan hamzah pada kalimah yang kedua, kita sudah pun wakaf bacaan pada kalimah yang pertama, maka dibaca dengan panjang 2 harakat. Qalu. Qalu. Cuba baca. Qalu. Baik, sekarang kita gabungkan potongan yang pertama, kedua, ketiga dan juga keempat. Baik. 1, 2, mula.
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا. Boleh? Okey, jom kita cuba sekali lagi. 1, 2, mula. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا. Okey, kita masuk kepada potongan yang seterusnya. Potongan yang kelima. 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Saya baca terlebih dahulu. Asatirul awwalin. Asatirul awwalin. Cuba baca. 1, 2, mula. Asatirul awwalin. Baik. Kita cuba tengok hukum tajwid. Yang pertamanya adalah sa itu dibaca dengan panjang 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Ti bukan huruf ta, huruf to. To ti. Asati juga dibaca dengan panjang 2 harakat kerana mad asli huruf ya. Asatirul rul di sini adalah alif lam qamariyah. Maka kita bunyikan ataupun kita memberi hak pada alif lam. Asatirul awwalin. Awwalin. Di sini adalah mad arid disukun. Kita boleh baca dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat, tapi kita ambil 4 harakat. So bila kita ambil 4 harakat, maka mad arid disukun yang mendatang nanti pun sama, kita baca dengan kadar 4 harakat. Okey. Sekali lagi saya baca. Asatirul awwalin. Sama-sama. 1, 2, mula. Asatirul awwalin. Okey, baik. Sekarang kita gabungkan potongan yang pertama, kedua, ketiga, 4 dan 5. 1, 2, mula. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا. Bila kita sambung di sini qalu patah balik, maka dia akan jadi lu tu dibaca dengan 5 harakat. Qalu asatirul awwalin. Okey, sekali lagi sama-sama. 1, 2, mula. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Okey, kita teruskan kepada ayat yang ke-25. Baik, untuk ayat yang ke-25, pertamanya kita cuba perhatikan di manakah tempat yang kita boleh berhentikan bacaan kita. Yang pertamanya adalah bila kita perhatikan pada potongan ayat ini, qiyamati, di sini dia ada tanda waqaf qabih. Waqaf qabih, maka kita dilarang untuk berhenti di situ. Jadi kita buat pilihannya adalah kita berhenti selepas daripada tanda tersebut. Tanda waqaf qabih kita ambil selepas dia. Maka kita akan berhenti di wamin auzar. Berhenti di situ. Kemudian bila kita nak sambung, maka kita bermula daripada wamin auzaril ladzina yudillunahu bighairi ilm. Okey, di sini kita boleh berhenti. Okey. Tanda ni kita boleh berhenti di mana lebih baik kita berhenti. Okey. Kemudian kita sambung ala sa'a ma yazif. Ala sa'a ma yazirun. Okey, baik, jom. Sebelum saya terlupa, ini adalah tanda dipanggil sebagai waqaf kafi.
Okey, waqaf kafi ni maksudnya kita digalakkan untuk berhenti daripada kita menyambungkan bacaan kita. Okey, baik. Sekarang kita teruskan pembelajaran kita pada ayat yang ke-25. Saya baca terlebih dahulu potong ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum sekali lagi. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار. Saya ulang sekali lagi, cuba perhatikan bacaan saya. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار. Baik, sekarang kita cuba perhatikan pada ayat ini dan kita cuba pendek-pendekkan supaya tuan-tuan dan puan boleh baca ikut saya. Baik, kita akan berhenti dulu pada liyahmilu auzar. Liyahmilu terlebih dahulu. Perkataan yang pertama. Yang berwarna biru itu maksudnya potongan ayat lah. Okay, yang berwarna merah itu adalah tempat waqaf kita. Auzarahum kamilatai. Okay, saya ambil situ. Yaumal qiyamati wa min auzar. Okey, baik, kita ambil secara perkataan. Sekarang kita cuba tengok berapa ada perkataan satu ataupun potongan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, baik. Ada 6 potongan ayat. Okey, nanti kita gabungkan. Kita masuk satu persatu terlebih dahulu. Baik, yang pertama, liyahmilu. Saya baca dan tuan-tuan puan dengar baru kita ikut. Okey. Liyahmilu. Baik. Pada potongan ayat ini kita cuba perhatikan pada hukum tajwidnya adalah saya cuba cari kejap Okey, baik. Liyahmilu. Baik, yang pertama adalah huruf ha itu. Ha di sini adalah huruf ha pedas. Ha pedas, kita keluarkan angin. Liyahmilu. Kemudian milu, di sini kita baca dengan panjang dengan kadar 5 harakat kerana mad asli huruf waw ini bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Maka hukum di sini adalah mad jaiz munfasil, dibaca dengan panjang 5 harakat. So mad jaiz munfasil mendatang pun juga kita baca juga dengan 5 harakat. Okey, baik. Liyahmilu auzarahum. Baik. Baca. Auzarahum. Baik, untuk potongan yang kedua ini, di sini kita tengok ada mad asli huruf alif. Kita baca dengan panjang 2 harakat. Cuba perhatikan pada huruf zai itu. Okey. Zai cuba bezakan dengan huruf za. Za. Beza kan? Ya, ini huruf za yang ada titik tu kan. Ini adalah huruf zai. Maka di sini kita bunyikan getaran dia tu. Auza rohum. Hum. Ha itu adalah ha gelak kan? Ha gelak. Ha di sini adalah ha gelak. Auza rohum. Baik. Dan mim ini pula kita izhar halqi, izhar syafawi. Kerana hukum mim mati bertemu huruf kaf.
maka kita izharkan bacaan, iaitu jelaskan bacaan kita. Auzarahum ka, auzarahum ka. Boleh. Baik, kita cuba gabungkan potongan ayat pertama dan juga potongan ayat yang kedua. Okey, baik, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Liyahmilu auzarahum. Sekali lagi. Liyahmilu auzarahum. Baik, kita masuk pada potongan ayat yang ketiga. Potongan ayat yang ketiga, saya baca terlebih dahulu. Kamilatan. Okey, baik. Sekarang saya masukkan terus kepada hukum tanwin ini bertemu dengan huruf ya. Itu idgham ma'al gunnah, so dia akan jadi tawwa, tayya, tayya. Nah, bukan tan. Bukan tan. Tai. Tanwin itu sudah pun dimasukkan ke dalam huruf ya. Kaminatayya, tayyau, kan? Tayyau, bukan tanyau, beza dengan tayyau. Nampak? Baik, sekali lagi. Kaminatayau. Okey, baik. Dan ka ini kita baca dengan panjangnya 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Kamilatayau. Okey, baik. Sekarang kita gabungkan. Nombor 1, 2 dan 3. 1, 2, mula. Liyahmilu auzarahum kamilatayau. Tayau. Okey, idgham ma'al gunnah masuk dan kita dengungkan dia. Okey. Baik. Sekarang kita masuk pada potongan yang keempat. Saya baca terlebih dahulu. Yaumal qiyamati. Yaumal qiyamati. Baik. Sekarang cuba baca 1, 2, mula. Yaumal qiyamati. Okay, jom kita tengok apakah hukum tajwid ada pada potongan ayat yang keempat. Yang pertamanya adalah yaumal, alif lam qamariyah. Maka di sini kita bunyikan lam tersebut. Yaumal mal qiya. Ya itu dibaca dengan panjang 2 harakat mad asli huruf alif. Qiyamati. Yaumal qiyamati. Sekali lagi, sama-sama 1, 2, mula. Yaumal qiyamati. Baik, kita gabungkan 1, 2, 3 dan 4. Okey, 1, 2, mula. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati. Okey, baik. Kita masuk pada potongan yang seterusnya. Ayat potongan yang ke-5. Wa min. Cuba 1, 2, mula. Wa min. Baik, nun ini dibaca dengan jelas kerana selepas huruf nun tersebut adalah huruf hamzah, iaitu nun mati bertemu dengan hamzah, maka hukumnya adalah izhar halki. Bacaan kita jelas wa min au tanpa dengung. Wa min au. Okey. Cuba 1, 2, mula. Wa min au. Okey, teruskan kepada ayat seterusnya, potongan ayat seterusnya. Auzar. Maka di sini dia akan jadi mad arid lisukun. Jadi mad arid lisukun kerana apa? Kita berhenti di sini kan. So boleh dibaca dengan 4, boleh 2, boleh 6, boleh. Kita ambil 4 harakat. Auzar. Wa min auzar. Okey, baik.
Sekarang kita cuba ambil potongan ayat daripada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. 1, 2, mula. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار. Sekali lagi. 1, 2, mula. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار. Boleh? Okey, selesai. Sekarang kita cuba masuk pula pada potongan yang seterusnya. Alladzina. Saya baca terlebih dahulu. Okey, kejap الذين يضلونهم بغير علم. Saya ulang. الذين يضلونهم بغير علم. Okey, baik. Sekarang kita cuba tengok dulu potongan ayat yang kita boleh kita potong terlebih dahulu. Alladzina yudillunahum bighairi ilm. Okey, baik. So kita ada 1, 2, 3. 3 potongan ayat. Baik. Jom kita tengok satu persatu. Untuk potongan yang pertama, alladzina. Okey, alladzina. Kita ambil daripada sini kan. Wa min auzaril ladzina. Okey, baik. So ini kita dah bincang dah dua ni. Dua ni kita sudah bincang dah tadi. Sekarang kita ambil yang ni saja. Alladzina. Okey, boleh. Baik. Alladzi. Saya ambil daripada sinilah. Kita ambil sebab apa dia bersambung tu kan. Auzaril ladzina. Rilladina. Maka di sini apa hukumnya? Zina itu dibaca dengan panjang 2 harakat mad asli huruf ya. Okey. Auzaril ladzina. Auzaril ladzina. Okey, baik. Boleh? Kemudian yudillunahum bi. Baik. Kita ambil yang ini dulu. Yudillu. Lu dibaca dengan panjang 2 harakat kerana mad asli huruf waw. Yudillu. Baik, seterusnya. Nahum bi. Mim mati bertemu dengan ba, maka dipanggil sebagai ikhfa syafawi. Itu kita dengung dengan kadar 2 harakat. Nahum bi. Dengan kadar kita buka sedikit bibir mulut kita. Nahum bi ghairi. Nahum bi ghairi. Boleh? Okey, baik. So kita ambil daripada auzaril ladzi sampai sini. Okey, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Auzaril ladzina yudillunahum bi. Okey, baik. Sekali lagi. 1, 2, mula. Auzaril ladzina yudillunahum bi. Okey, baik. Kita ambil potongan seterusnya. Okey. Bi ghairi ilm. Bi ghairi ilm. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, mula. Bi ghairi ilm. Okey, baik. Sekarang kita cuba baca daripada wa min auzaril ladzi, daripada situ. Okey, baik. Jom. 1, 2, mula.
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. Sama-sama. 1, 2, mula. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. Baik. Seterusnya, potongan yang terakhir sekali, saya baca terlebih dahulu. Ala sa'a ma yazirun. Saya ulang. Ala sa'a ma yazirun. Baik. Itu pertama. Okey, kita ambil 2 potong ayat saja. Pertama, baca ikut saya. Ala sa'a. Baca. Ala sa'a. Okey. Hukum tajwid di sini, ala dibaca dengan 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Ala. Kemudian sa, mad asli huruf alif bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil, maka kita panjangkan dia 5 harakat. Sa'a. Ala sa'a. Okey, baik. Cuba 1, 2, mula. Ala sa'a. Baik, potongan seterusnya. Ma yazirun. Ma yazirun. Sama-sama, 1, 2, mula. Ma yazirun. Baik. Kalau kita perhatikan pada potongan ayat ini, ma dibaca dengan panjang 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Ma yazirun dibaca dengan 4 harakat. 2, 4, 6 itu ma'arid disukun. Ma yazirun. Belakang tu huruf nun ini kita gunnahkan dia. Okey, kerana apa? Dia berhenti kan. Ma yazirun. Baik, sekarang kita gabungkan ala satu daripada awal. 1, 2, mula. Ala sa'a ma yazirun. Sekali lagi, 1, 2, mula. Ala sa'a ma yazirun. Baik, kita sama-sama baca daripada awal ayat. Liyahmilu. Boleh? Okey, 1, 2, mula. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Sorry. Wa min awzar. Di sini kita berhentikan. Baik. Sekali lagi. 1, 2, mula. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار. Okey, kemudian kita patah balik kan. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. Sekali lagi, 1, 2, mula. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. Okay, next. ألا ساء ما يزرون. Selesai. Kita teruskan pada potong ayat, pada ayat yang ke-26, insya-Allah. Ayat 26, kita tengok pertamanya adalah tempat wakaf dia adalah yang pertama kita boleh wakaf di min qablihim. Kemudian minal qawa'id. Kemudian fakharra alaihimus saqfu min fawqihim. Seterusnya wa tabahumul azabu min haitsu la yash'urun. So kita ada 1, 2, 3 dan 4 potongan ayat. Okey. Baik. Untuk potongan ayat pertama saya baca terlebih dahulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cuba perhatikan bacaan saya. قد مكر الذين من قبلهم. Saya ulang sekali lagi. قد مكر الذين من قبلهم. Baik. Sekarang kita pecahkan potongan ayat tersebut kepada perkataan, secara perkataan. Okey. 1 2 3. Kita ambil 3 potongan ayat. Okey. Baik. Potongan ayat pertamanya ialah qad. Baik. Qad maka qad. Baik. Dal itu adalah huruf qalqalah. Dan kalau kita tengok huruf qalqalah itu adanya tanda mati asal, maka dia adalah qalqalah sughra, detakan dia ke kecil. Qadamaka. Okey. So ini adalah qalqalah. Pertama qad, kemudian makarul ladzina. Baca makarul ladzina. Baik. Cuba kita perhatikan apakah hukum tajwid yang ada. Makarul ladzina. Ini adalah alif lam syamsiyah kerana ada tanda syaddah kan. Makarul ladzina. Zina dibaca dengan 2 harakat kerana mad asli hurufnya, maka zi itu dipanjangkan menjadi 2 harakat. Makarul ladzina. Okey, baik. Kita gabungkan potongan yang pertama dan juga potongan yang kedua. 1 2 mula. Qad makarul ladzina. Okay, next. Potongan yang ketiga. Min qablihim. Saya ulang. Min qablihim. Baik. Sekali lagi. Baik, kita ulang balik yang min qablihim. Min qablihim. Baik. Di sini adanya hukum nun mati bertemu dengan huruf qaf. Nun mati bertemu huruf qaf, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Cara bacaannya adalah kita dengungkan dengan kadar 2 harakat. Min qablihim. Okey, baik. Selesai. Kita mula bacaan daripada awal kalimah. Okey. Qad makara alladhi. 1 2 mula. Qad makara alladhina min qablihim. Saya ulang. Qad makara alladhina min qablihim. Sama-sama kita baca. 1 2 mula. قد مكر الذين من قبلهم. Okey, baik. Sekarang kita masuk pada potongan ayat yang kedua. Saya baca terlebih dahulu. Fa'atallahu bun. Baik. Di sini saya nak highlightkan di sini. Cuba perhatikan. Okey. Di sini bunyanahum. Okey. Baik. Fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Fa'atallahu bunyanahum minal Baik. Sekarang kita
potong mengikut kalimah fa'atallahu bunyanahum bunyanahum minal qawa'id. Baik. Okey, kita baca mengikut perkataan. Pertamanya adalah fa'atahullah. Okey, baik. Saya baca terlebih dahulu. Fa'atallahu. Baik, cuba baca. Fa'atallahu. Baik. Hukum tajuk yang ada pada potong ayat ini adalah yang pertamanya adalah fa'atallah. Allah di sini, okey, dibaca dengan tebal. Fa'atallah. Kenapa dibaca dengan tebal? Kerana sebelum kalimah Allah ini, kita tengok huruf yang paling dekat dengan kalimah Allah adalah huruf ta, kan? Baris di atas. Bila berbaris di atas ataupun berbaris di depan, maka bacaan Allah itu dibaca dengan tebal. Fa'atallahu. Bukan dibaca fa'atallahu. Salah. La itu apabila sebelum huruf Allah ini berbaris di bawah. Contoh fa'atillahu, baru betul. Itu contoh, okey. Berbaris di bawah barulah dibaca dengan la. Kalau berbaris di atas ataupun depan, maka dibaca dengan tebal. Fa'atallahu. Okey, boleh. Right. Itu selesai. Dan yang pertama dan yang keduanya adalah kalimah Allah ini dipanjangkan dengan 2 harakat kerana mad asli. Fa'atallahu. Okey, jelas? Selesai. Baik. Selesai itu. Sekarang kita masuk pula pada potongan ayat yang kedua. Bunyanahum. Baik, yang ni saya nak fokuskan. Pada kalimah bunyanahum. Baik. Kalau kita tengok pada, tak apa, saya baca dulu. Tuan-tuan dan puan dengar dan kemudian ikut. Bunyanahum. Bunyanahum. Baik. Kalau kita tengok di sini, dia ada nun mati ataupun nun sakinah bertemu dengan huruf ya, kan? Okey. Nun sakinah bertemu dengan huruf ya. Kalau ikutkan kita belajar, sebenarnya nun bertemu dengan huruf ya ataupun nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, waw, mim, nun, maka dipanggil sebagai idgham ma'al ghunnah. Maksudnya kita masuk dan kita dengung. Kan? Masuk dan dengung. Sebagai contoh saya tunjuk. Okey, sebagai contohnya ialah, okey, baik, kita cuba tengok. Idgham ma'al ni bi gunnah ataupun ma'al gunnah. Okey, baik, betul yang ni. Nun mati atau bertemu dengan mim, maka kita masuk dan dengung, kan? Mim maqami, yang ni. Mim maqami, kita masuk dan kita dengung. Lan nudkhilaha, mana lagi? Hisaban yasira, kita masuk dan kita dengung. Tetapi untuk yang ini, cuba kita tengok, kan? Nun mati bertemu dengan ya, sepatutnya kita bunyanahum, sepatutnya. Tetapi yang ini tidak dibaca dengan idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bi ghunnah. Kenapa? Kerana ini dipanggil sebagai izhar mutlak. Bacaan kita jelas, tidak ada dengung di sini. Bacaan kita jelas. Bunya. Cuba. Bunya. Boleh. Dipanggil sebagai izhar mutlak. Kenapa? Cuba kita tengok izhar mutlak. Ini dipanggil sebagai izhar mutlak. Ada 5 perkataan sahaja di dalam Al-Quran. 4 perkataan sahaja. Okey. Izhar mutlak berlaku apabila nun mati
bertemu dengan huruf-huruf bi gunnah nun mati di dalam satu perkataan. Cara bacaannya hendaklah dijelaskan sebutan nun mati tersebut tanpa didengungkan. Baik. Dia ada 4 sahaja di dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana dia berada dalam satu perkataan sahaja. Tu satu perkataan. Dunia yang ni. 4 perkataan ini dia dalam satu perkataan sahaja. Iaitu huruf nun mati bertemu dengan huruf ya ataupun nun mati bertemu dengan huruf bi gunnah dalam satu kalimah sahaja. Contoh yang ni. Dunia kan. Nun bertemu dengan ya dalam satu kalimah. Maka dibaca dengan ad-dunya. Tidak dibaca dengan ad-dunya. Izhar mutlak. Okey. Bunyanun. Bunyanun. Sinwanun. Qinwanun. 4 perkataan ini sahaja yang ada dalam Al-Quran. Maka dibaca dengan izhar mutlak tanpa kita dengung dan juga kita masuk dan dengung. Tak perlu. Okey. Ataupun idgham bi gunnah. Bukan. Bunyanahum ini berada dalam satu kalimah. Okey. Okey, baik. So, bacaan kita adalah dengan cara kita menjelaskan dia. Bunyanahum. Okey, cuba. Bunyanahum. Sekarang kita gabungkan kalimah yang pertama dan juga yang kedua. Okey. 1, 2, mula. Fa'atallahu bunyanahum. Okey, baik. Sekarang kita masuk pada perkataan yang ketiga. Okey. Minal qawa'id. Minal qawa'id. Sekali lagi. 1, 2, mula. Minal qawa'id. Sekarang kita tengok apakah hukum tajwid yang ada dalam potongan ayat ini. Okey, yang ni dulu. Mim bertemu dengan huruf mim. Izhar, bukan izhar. Idgham mislain. Maka kita dengungkan dengan 2 harakat. Bunyanahum. Bunyanahum. Boleh? Bunyanahum minal alif lam qamariyah. Qawa wa dibaca panjang 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Qawa'id. Dal ini dimatikan kerana waqaf, maka dia adalah qalqalah. Dia adalah qalqalah. Qalqalah sughra, akbar atau kubra. Kalau sekiranya huruf qalqalah itu dimatikan kerana waqaf, maka dia adalah qalqalah kubra. Kalau tak ada syaddah, kubra. Kalau ada syaddah, akbar. Boleh. So, detakan dia besar lah. Minal qawa'id. Minal qawa'id. Selesai. Baik, jom kita baca daripada awal ayat. Kita gabungkan ketiga-tiga potongan tersebut. 1, 2, mula. Fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Sekali lagi. Fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Baik, kita masuk pada potongan yang seterusnya. Saya baca terlebih dahulu. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ. Saya ulang, cuba dengar. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ. Saya ulang. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ. Baik, selesai. Cuba kita tengok dulu secara perkataan. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ. Baik, kita ambil dulu potongan yang pertama. فَخَرَّ. Okay, baik. فَخَرَّ. Baca. فَخَرَّ. Okay, baik. Huruf ra yang ada tanda syaddah ini kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita baca fakharra. Itu kita tak nak. Fakharra ar-rah
Kita tak nak juga Ar-Rahmanir-Rahim. Salah. Betul, cuma bacaan kita itu adalah kurang sempurna lah. Huruf ra yang ada tanda syaddah itu kita tidak baca dengan cara kita menggetarkan, ya. Dia biasa. Fakharra, biasa je. Getaran yang biasa, bukan yang kita buat fakharra, itu bukan. Fakharra. Cuba. Fakharra. Yang kita buat fakharra. Dia biasa. Fakharra. Baik, potong ayat yang kedua. Alaihimus saqafu. Saya ulang. Alaihimus saqafu. Baik. Di sini kita cuba tengok hukum tajwidnya. Pertama, alaihimus. Itu adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, kan? Maka kita masukkan alaihimus, bukannya alaihimul, tak ada. Alaihimus saqafu. Huruf qaf yang ada tanda syaddah, yang ada tanda mati, maka dia adalah qalqalah sughra, mati asal, qalqalah sughra. Okey, alaihimus saqafu. Dia bunyi macam tu, qalqalah sughra. Alaihimus saqafu. Alright, selesai. Kemudian kita gabungkan terlebih dahulu potongan ayat pertama yang kedua. Boleh? 1, 2, mula. Fakharra alaihimus saqafu. Sekali lagi. Fakharra alaihimus saqafu. Selesai. Kemudian kita baca pula potongan ayat yang ketiga. Min fawqihim. Baik. Di sini adanya nun mati bertemu dengan huruf fa, iaitu kita dengung dua harakat kerana ikhfa hakiki. Min fawqihim. Selesai. Boleh cuba baca. 1, 2, mula. Min fawqihim. Right. Sekarang kita gabungkan ketiga-tiga potongan ayat ini. 1, 2 dan 3. Boleh? Okay, right. Ready? 1, 2, mula. Fakharra alaihimus saqafu min fawqihim. Sekali lagi. 1, 2, mula. Fakharra alaihimus saqafu min fawqihim. Baik, selesai. Potongan ayat yang terakhir saya baca terlebih dahulu. Wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Ulang. Wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Baik, sekarang kita cuba tengok secara perkataan. Wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Min haitsu la yash'urun. Baik. So kita ada 3 potong ayat. Kita cuba tengok potongan ayat yang pertama. Saya baca. Wa atahumul azabu. Wa atahumul azabu. Baik. Cuba baca. Wa atahumul azabu. Sekarang kita cuba tengok hukum tajwid. Wa ata dibaca dengan 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Wa atahumul qalqal alif lam qamariyah dibaca dengan al. Wa atahumul okey. Huruf ain
bukan huruf wa atahumul adza, bukan a. Huruf ain di sini, okey. Aza, za, dua harakat mad asli huruf alif. Okey, baik, jom kita baca wa ata sama-sama. 1, 2, mula. Wa atahumul azabu. Sekali lagi. Wa atahumul azabu. Baik. Potong ayat yang kedua. Min haitsu. Baik. Cuba. Min haitsu. Di sini kita tengok huruf nun mati bertemu dengan huruf ha, maka dia adalah izhar halqi, dibaca tanpa dengun jelas. Min hai. Min haitsu. Cuba. Min haitsu. Baik, kita gabungkan dua potongan ayat ini. Okey. 1, 2, mula. Wa atahumul azabu min haitsu. Selesai. Sekarang kita masuk pada la yash'urun. Okey, saya baca. La yash'urun. Cuba baca. La yash'urun. Baik, sekarang kita cuba tengok apakah hukum tajwid la. 2 harakat kerana mad asli huruf alif. La yash'urun. 4 harakat kerana mad arid lisukun. La 2, yash'urun, ma'arid lisukun. Okey, baik, kita gabungkan ketiga-tiga. Boleh? Ready? 1, 2, mula. Wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Sekali lagi sama-sama. Kita gabungkan. 1, 2, mula. Wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Okey, kita baca daripada awal ayat yang ke-26. Qad makaral ladzi. Boleh? Ready? 1, 2, mula. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Selesai ayat ke-26. InsyaAllah kita masuk pada ayat yang ke-27. Okey. Baik, ayat yang ke-27. Okey. Untuk ayat yang ke-27, yang pertama sekalinya adalah kita cuba perhatikan terlebih dahulu di manakah tempat yang kita boleh kita waqaf, iaitu thumma yawmal qiyamati yukhzihim. Kita berhenti di situ. Wa yaqulu ayna syurakaiya alladhina kuntum tushaqquna fihim. Okey, kita akan berhenti di sini kerana apa? Di sini ada tanda jim tu kan. Iaitu waqaf jaiz, yang mana kita boleh diharuskan untuk kita berhenti. Okey, nak berhenti ataupun nak sambung diharuskan. Kemudian qala alladhina utul ilma innal khizya yawma wassu. Okey, berhenti di sini. Wassu. Kemudian kita patah balik, ambil di wasu'a 'alal kafirin. Boleh? Ayat yang ke-27. Okey, baik. So, kita ada 1, 2, 3, 4 potongan ayat.
Dan saya baca terlebih dahulu potongan ayat yang pertama. Okey. Tuan-tuan dan puan, cuba bagi perhatian pada bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma yawmal qiyamati yukhzihim. Saya ulang. Thumma yawmal qiyamati yukhzihim. Saya ulang sekali lagi. ثم يوم القيامة يخزيهم. Baik, sekarang kita akan cuba baca. Sebelum kita baca, kita akan pecahkan terlebih dahulu. Summa yaumal qiyamati. Baik. Baca ikut saya baca terlebih dahulu. Summa. Baca. Summa. Alright, di sini kita ada hukum tajwid iaitu mim yang ada tanda syaddah. Maka di sini kita dengung dengan kadar 2 harakat. Thumma iaitu dipanggil sebagai wajibul gunnah. Okey, baik. Seterusnya. Yaumal qiyamati. Yaumal qiyamati. Baca. Yaumal qiyamati. Hukum tajwid yaumal mal kita bunyikan alif lam di situ kerana alif lam qamariyah kan, dan qiya ya dipanjangkan 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Yaumal qiyamati. Yaumal qiyamati. Okey, kita gabungkan potongan ayat kedua-dua ayat 1 dan 2 ini. Boleh? Mana? Yang ini. Boleh kita gabungkan. Baik, 1, 2, mula. Thumma yawmal qiyamati. Thumma yawmal qiyamati. Okey, baik. Seterusnya. Ialah yukhzihim. 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 Baik, hukum tajwid yang adanya ialah yukhzi. Zi itu dibaca dengan panjangnya ialah 2 harakat kerana mad asli huruf ya. Yukhzihim. Baik, cuba baca. Yukhzihim. Okey, sekarang kita cuba gabungkan ketiga-tiga potongan ayat tersebut. Dia akan menjadi 1, 2, mula. Thumma yawmal qiyamati yukhzihim. Sekali lagi. Thumma yawmal qiyamati yukhzihim. Okey, seterusnya potongan ayat yang kedua. Saya baca terlebih dahulu. Wa yaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum tushaqquna fihim. Baik, sekarang kita cuba potong dulu. Kita akan pecahkan secara perkataan. Wa yaquluna aina syuraka'i alladhina kuntum tushaqquna fihim. Okey, baik. Sekarang kita ambil potongan ayat pertama iaitu yang ni. Saya baca, tuan-tuan dan puan ikut saya. Wa yaquluna Wa yaqulu aina. Baca. Wa yaqulu aina. Okey, wa yaqulu aina. Hukum tajwid di sini adalah waw dibaca dengan panjang 2 harakat kerana mad asli huruf waw. Wa yaqu baca dengan panjang 2 harakat. Okey. Kemudian
Potongan ayat ke seterusnya. Okey. Syuraka'i alladhina. Cuba baca. Syuraka'i alladhina. Sekali lagi. Syuraka'i alladhina. Baik, sekarang kita cuba tengok hukum tajwid. Syuraka dibaca dengan panjang 5 harakat kerana mad wajib muttasil, iaitu mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Syuraka'i alladhina. Di dibaca dengan kadar 2 harakat kerana mad asli huruf ya. Syuraka'i alladhina. Boleh? Baik, sekarang kita gabungkan dua kalimah ini, dua potongan ayat ini. Boleh? Okey, 1, 2, sama-sama. 3. Wa yaqulu aina syuraka'i alladhina. Bagus. Baik. Kita masuk pula potongan ayat yang ke 3. Kuntum syuraka. Okey. Baik, saya baca terlebih dahulu. Kuntum tusyaqquna fihim. Cuba baca. Kuntum tusyaqquna fihim. Okey, baik. Sekarang kita cuba tengok hukum tajwid. Kuntum. Itu nun mati bertemu dengan huruf ta. Ikhfa hakiki dengung dengan dua harakat. Kuntum. Kuntum. Kemudian mim mati bertemu huruf ta. Izhar syafawi. Tidak ada dengung, bacaan jelas. Kuntum tu. Kuntum tusyaqqu. Baik, di sini dibaca dengan mad lazim, iaitu 6 harakat kerana mad asli huruf alif bertemu dengan syaddah. Mad asli huruf alif bertemu dengan syaddah. Mad lazim kalimi musaqqal. Itu dibaca dengan tebal, dibaca dengan panjang 6 harakat. Tusyaqqu. Dibaca dengan 2 harakat kerana mad asli huruf waw. Tusyaqquna fihim. Fihim 2 harakat. Fihim. Okey, baik. Daripada awal kita baca yang ni. 1, 2, mula. Kuntum tusyaqquna fihim. Okey, baik. Sekarang kita cuba baca daripada awal ayat, iaitu kita berhenti di sini. Okey, daripada sini. Baik, jom. 1, 2, mula. Wa yaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum tusyaqquna fihim. Okey, sekali lagi sama-sama. Wa yaqulu. 1, 2, mula. Wa yaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum tusyaqquna fihim. Okey, sekali lagi. Saya tak sempat nafas. Okey, tarik nafas. 1, 2, mula. Wa yaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum tusyaqquna fihim. Okey, selesai. Kemudian kita tengok pada ayat seterusnya. Okey, yang ni. Saya baca terlebih dahulu. Qala alladhina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'. Okey, sekarang kita tengok secara potongan ayat. Qala alladhina utul ilm.
utul ilma innal khizyal yawma wassu. Okey, baik. Kita cuba tengok dulu pada potongan ayat yang pertama. Saya baca, tuan-tuan dan puan ikut saya. Qalal ladzina, baca. Qalal ladzina. Okey, baik. Sekarang kita tengok hukum tajwid. Qa dibaca dengan panjang 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Qa lalladzina. Mad asli huruf ya juga dibaca dengan panjang 2 harakat. Qalalladzina. Baca. Qalalladzina. Okay, next. Seterusnya. Utul ilma. Utul ilma. Okey, hukum tajwid. 2 harakat mad asli huruf waw. Tu mad asli huruf waw 2 harakat juga. Utul alif lam qamariyah dibaca dengan bunyikan lam. Ilma. Utul. Okey, cuma di sini sepatutnya mad asli huruf waw kan. Tetapi di sini dia tidak jadi kerana bertemu dengan hamzah wasal. Mad asli bertemu hamzah wasal, maka tidak ada mad di situ. So, utul ilma. Cuba. Utul ilma. Okey, baik, jelas? Baik. Baik, sekarang kita cuba gabungkan ya dua potongan ayat, iaitu potongan ayat pertama dan juga potongan ayat yang kedua di sini. Baik, cuba. 1, 2, mula. Qala alladhina utul ilma. Sekali lagi cuba sama-sama. 1, 2, mula. Qala alladhina utul ilma. Okey, baik. Sekarang kita tengok pada potongan ayat yang ketiga. Innal khizyal yawma. Baca. Innal khizyal yawma. Baik. Cuba kita tengok apakah hukum tajwid yang ada. Innal khizya. Okey. Innal. Okey, baik. Di sini ada nun yang ada tanda syaddah, maka wajibul gunnah, wajib dengung dengan kadar 2 harakat. Innal alif lam qamariyah dibaca dengan bunyi lam tersebut. Innal khizyal alif lam qamariyah. Okey, baik. Right. Innal khizyal yawma. Innal khizyal yawma. Okey, sekarang kita cuba gabungkan. Qala alladhi sampai khizyal yawma. Okey, baik. 1, 2, mula. Qala alladhina utul ilma innal khizyal yawma. Last kali. Wassu. Okey, baik, kita berhenti di situ. Maka dia akan jadi hamzah itu dimatikan. Okey. Pertama kita tengok ini dulu. Wassu ini adalah alif lam syamsiyah, maka di sini tidak ada lam. Alif lam tu tak bunyi. Terus kepada wassu, dan su itu dibaca dengan panjang 5 harakat kerana mad wajib muttasil, iaitu hamzah mad asli huruf wa bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Okey, so dia akan jadi wassu. Okey, baik, kita gabungkan daripada qala alladhi. Boleh? Okey, baik, 1, 2, mula. Qala alladhina utul ilma innal khizyal yawma wassu. Okey, baik. Last sekali kita akan ambil potongan yang terakhir. Okey. Wassu kita dah bincang. Kita ambil yang ni sahaja. Okey.
على الكافرين على الكافرين. Okey, baik. Kita cuba tengok alal alif lam qamariyah. Kita bunyikan alal ka, dibaca dengan panjang 2 harakat kafirin. Mad arid disukun, kita ambil 4 harakat. Boleh? Alal kafirin alal kafirin. Kita cuba baca daripada sini. Wasu. 1, 2, mula. Wassu'a 'alal kafirin. Sekali lagi. Wassu'a 'alal kafirin. Okey, selesai ke 27. Kita baca bermula daripada awal ayat 27. Boleh sama-sama? Okey, ready? 1, 2, mula. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين صدق الله العظيم. Okey, baik, alhamdulillah kita baru saja selesai pembelajaran kita pada malam ni sehingga surah An-Nahl ayat yang ke-27, dan insya-Allah minggu depan kita jumpa lagi dengan ayat yang ke-28. Dan hukum tajwid pada minggu depan saya nak bincang berkenaan dengan kenapa kalimah Allah itu dibaca dengan panjang 2 harakat. Contohnya adalah Qul huwallah, tetapi di situ tidak adanya tanda hukum mad, kan? So itulah yang kita akan bincang pada minggu hadapan. Itu saja untuk minggu ni. Saya doakan moga tuan-tuan dan puan dapat sesuatu pada malam ni, dan kita jumpa pada minggu depan insya-Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.